Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar sekalian, apa khabar? Baik, hari ini kita sambung lagi siri pengajian kita dan masih lagi di bawah tajuk institusi khalifah, dan pada kali ini kita lihat subtopiknya berkaitan dengan sumbangan dan kejayaan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Baik, apabila kita membicarakan tentang sumbangan ataupun kejayaan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, maka sayugia kita menceritakan atau memberitahu ataupun memperkenalkan siapakah dia Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Baik, kita nyatakan sebagai pendahuluan, iaitu nama sebenar Abu Bakar, dan beliau ini berasal dari Bani Taim. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di kota Mekah dan dilahirkan 2 tahun setengah setelah keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, Abu Bakar ini lebih muda 2 tahun setengah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak heranlah kita katakan bahawasanya Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mempunyai hubungan yang akrab. Baik, Abu Bakar adalah seorang yang terkenal dengan sifat-sifat pemurah, sifat jujur dan juga sifat baik hati. Kemudian kita nyatakan apakah dia sumbangan ataupun kejayaan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Boleh kita katakan sebagai isi yang pertama ialah iaitu meneruskan gerakan tentera. Apa maksud meneruskan gerakan tentera? Maksudnya Abu Bakar telah meneruskan gerakan tentera yang telah dicadangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Iaitu di mana sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, baginda telah membentuk satu pasukan tentera di mana pasukan tentera ini telah diketuai oleh Usamah bin Zaid, dan Rasulullah ingin mengirimkan pasukan tentera ini ke sempadan Syam untuk menyerang Ghassan. Dengan kata lain, sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah bercadang untuk menyerang Ghassan, yang mana pada ketika itu di bawah jajahan Byzantine. Kenapa Rasulullah ingin menyerang Ghassan? Kerana beberapa orang utusan yang dihantar oleh Rasulullah telah pun dibunuh. Maknanya Rasulullah tidak bertindak sesuka hati menyerang sesuatu negeri ataupun negara dengan begitu sahaja, melainkan kerana negara tersebut telah menzalimi negara Islam. Sebab itu Rasulullah telah membentuk satu pasukan tentera untuk dihantar ke Ghassan di bawah Usamah bin Zaid untuk bertindak balas di atas kematian beberapa orang utusan yang telah dihantar oleh Nabi SAW, di mana utusan tersebut telah pun dibunuh. Jadi selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berhasrat menyambung semula apa yang telah diusahakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun cadangan yang telah dibuat oleh Abu Bakar ini kurang dipersetujui oleh setengah para sahabat, dan mereka mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar supaya ekspedisi ketenteraan ke sempadan Syam ini ditangguhkan, memandangkan pada ketika itu ancaman-ancaman daripada orang-orang Islam yang murtad, orang Islam yang enggan membayar zakat, atau disebut sebagai golongan-golongan ar-riddah, dikatakan lebih berbahaya dan memerlukan penyelesaian segera. Namun Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tetap tegas dengan keputusan beliau. Baik, setelah berperang selama 40 hari, pasukan perang Usamah bin Zaid memperolehi kemenangan. Dan kemenangan ini menyedarkan kaum yang berhasrat menyerang Madinah bahawa tentera Islam adalah kuat dan tidak mudah dikalahkan. Jadi setelah pasukan Usamah bin Zaid ini kembali ke Madinah, pasukan beliau telah pun ditugaskan untuk menjaga keselamatan kota Madinah, dan tindakan ini dapat menghindarkan kota Madinah itu sendiri daripada ancaman kaum Zubian dan juga lain-lain kaum yang ingin menyerang kota Madinah. Itu isi yang pertama. Kemudian isi yang kedua kita boleh nyatakan tentang menentang golongan ar-riddah. Baik, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menyenari bahawa kewujudan golongan ar-riddah ini boleh menjadi satu anasir yang boleh menghancurkan negara Islam.
Oleh itu, suatu tindakan perlu dilakukan bagi memerangi golongan ini. Sebab golongan ini dilihat sebagai sangat berbahaya kepada umat Islam pada ketika itu. Jadi sebagai langkah untuk mengawal ancaman tersebut, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq telah pun menghantar para utusan kepada ketua-ketua kumpulan tersebut untuk mengajak mereka kembali kepada Islam. Walau bagaimanapun golongan tersebut enggan kembali semula kepada Islam, maka tiada jalan lain, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terpaksa mengambil tindakan ketenteraan terhadap kedegilan golongan tersebut. Dan sebanyak 11 buah pasukan tentera yang telah diketuai oleh panglima Islam yang terkenal pada ketika itu, iaitu salah seorangnya adalah Khalid bin Al-Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian seorang lagi ialah Amru bin Al-As. Ini kepala-kepala perang yang telah dibentuk oleh Abu Bakar. Jadi pasukan tentera Islam ini telah dihantar oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ke kawasan Hijaz. Tujuannya untuk apa? Iaitu untuk memerangi golongan-golongan penentang Islam atau disebut sebagai golongan Ar-Ridah tadi. Dan akhirnya gerakan tentera yang telah dihantar tersebut memperolehi kemenangan apabila berjaya menundukkan dan mengembalikan golongan Ar-Ridah ke pangkuan Islam. Inilah jasa Khalifah Abu Bakar yang kedua. Manakala jasa Khalifah Abu Bakar yang ketiga, iaitu berkaitan dengan penulisan Al-Quran. Baik, peperangan bagi memerangi golongan Ar-Ridah telah menyebabkan ramai para sahabat dan juga para hufaz Al-Quran telah pun terkorban. Jadi keadaan ini menyebabkan timbul kebimbangan dalam masyarakat, dalam kalangan umat Islam, di mana kemungkinan akan terhapusnya Al-Quran sebab ramai hufaz-hufaz telah pun terkorban dalam peperangan tersebut. Jadi selain pada itu, mereka juga bimbang berlakunya penyelewengan Al-Quran. Jadi ekoran daripada keadaan tersebut, maka timbullah cadangan-cadangan daripada para sahabat supaya menubuhkan satu pasukan khas bagi menulis Al-Quran. Jadi Khalifah Abu Bakar telah pun mengambil inisiatif ataupun menerima cadangan daripada sahabat-sahabat tersebut, dan Abu Bakar telah pun melantik Zaid bin Thabit untuk mengetuai usaha mengumpul dan menulis mula Al-Quran dari simpanan para sahabat dan juga dari para hufaz. Dan naskah-naskah Al-Quran yang telah ditulis mula dikumpulkan dan disimpan di rumah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sendiri. Kemudian jasa Khalifah Abu Bakar yang keempat ialah menentukan bakal khalifah, di mana Khalifah Abu Bakar pada hayatnya telah pun menamakan seorang bakal pengganti beliau apabila beliau dalam keadaan uzur. Khalifah Abu Bakar sendiri telah menamakan Umar bin Al-Khattab sebagai pengganti beliau. Dan beliau mengadakan satu perundingan dengan para sahabat tentang bakal pengganti beliau. Bagaimana yang cikgu nyatakan tadi, perkara ini berlaku ketika beliau sedang uzur, yakni ketika beliau sedang sakit. Dan cadangan beliau telah mendapat tentangan daripada para sahabat. Oleh itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq telah mengarahkan supaya Uthman bin Affan menulis keputusan tersebut. Dan dengan cara ini Khalifah Abu Bakar As-Siddiq telah berjaya mengukuhkan kedudukan politik Islam. Maknanya Khalifah Abu Bakar tidak ingin berlaku suatu perkara yang tidak diingini dalam menentukan kepimpinan selepas daripada kewafatan beliau. Jadi itulah 4 perkara ataupun 4 kejayaan yang telah dicapai oleh Khalifah Abu Bakar dalam sepanjang kepimpinan beliau. Dan sebagai kesimpulannya dapatlah kita katakan bahawasanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq telah membawa perubahan besar kepada tamadun Islam yang sampai ke hari ini dapat memberi manfaat kepada umat Islam, iaitu Al-Quran. Dan kejayaan-kejayaan beliau merupakan kejayaan besar untuk dijadikan teladan bagi umat Islam untuk terus memperjuangkan Islam. Jadi cukup sekadar itu dulu untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam masa. Cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.